Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini saya akan menceritakan tentang pengertian Islam. Apakah itu Islam dan bagaimanakah Islam ini akan menjadi cara hidup yang berrahmat kepada sekalian alam. Pertama kita akan tengok Islam dari sudut bahasa bermaksud menyerah diri yang berasal dari kalimat aslama yuslimu islaman, iaitu kita menyerahkan diri, kita berserah, apa saja kita berserah. Itu dari sudut bahasa. Okey. Yang kedua, dari sudut istilah. Para pelajar kena ingat dalam bidang agama kita kena mesti tahu dari sudut bahasa, yang kedua mesti tahu sudut istilah. Dari sudut istilah iaitu pertama, kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kita nak pastikan setiap perintah dan larangan Allah Taala kita wajib ikuti. Kalau Allah suruh solat, kita suruh solat. Allah suruh tinggal zina, kita tinggal zina. Allah suruh tunaikan zakat, kita tunaikan zakat. Allah kata jangan merompak, kita jangan merompak. Allah kata kita kena berpuasa di bulan Ramadan, kita kena berpuasa. Kalau larang, maksudnya kalau lepas tu Allah kata jangan berpuasa, kita ambil benda yang mencuri, jangan mencuri. Lepas tu jangan buat tidak adil, jangan ambil rasuah. Benda-benda ni adalah kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah. Itulah makna Islam. Kalau kita tak buat benda tu, kita tanya diri kita ni umat Islam, tafsiran apa yang kita nak. Jadi kalau faham betul-betul Islam, kita kena beramal semampu yang mungkin. Yang kedua, bila perintah dan larangan itu mesti datang melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok apa yang Rasulullah sallallahu ajar, kita ikut. Jadi kita jangan menokok tambah. Kalau Rasulullah buat perkara begini, kita buat begini. Kalau Rasulullah SAW solat 2 rakaat subuh, kita solat 2 subuh. Janganlah solat 4. Macam tu. Kalau subuh 4 rakaat, kita jangan tambah-tambah jadi 6. Itu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama ada ekonominya, politiknya, sosialnya, sebagainya, semuanya bersandarkan kepada Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita ada masalah isu-isu semasa. Kadang-kadang kita melihat orang yang mengkaji tentang isu sekarang ni bunuh diri. Kan? Bila COVID ni, tahun 2021 ni, COVID, misalnya kata, orang ramai bunuh diri. Jadi, pakar-pakar psikologi melihat, bila kita nak merawat, kita kena tengok pakar-pakar psikologi barat. Kita kena buat macam ni, kena tenangkan diri, kena buat rawatan sebagainya, sehingga mengetepikan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini tidak patut. Sedangkan bila syariat ini, bila orang ada masalah tekanan jiwa, Rasulullah sudah ajar istighfar, selawat dan sebagainya dengan salatnya. Itu salah satu cara. Tapi bagaimana kita mengharmonikan syariat diutamakan dan pemikiran selain daripada syariat yang dibawa Rasulullah SAW sekiranya bertepatan dengan syariat, kita gabungkan, kita integrasikan. Itu yang sebaiknya. Jangan ada kita lihat ada setengah-setengah pemikiran kata, buat apa nak tengok syariat? Pakar psikologi tu lebih betul lah. Tak. Kan? Memang Allah sebut fas'alu az-zikri in kuntum ta'lamun. Tapi nak menggambarkan syariat Rasul, Al-Quran ada, sunnah ada, mesti itu panduan dia. Diikuti dengan orang-orang, pakar-pakar dan sebagainya. Baru kita nampak itulah Islam. Itulah rahmat yang dibawa oleh Islam. Itu akan menjadikan manusia lebih baik. Yang seterusnya ketiga, mengucap 2 kalimah Al-Quran. Dua kalimah Asy-Syahadah. Minta maaf. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang penting. Kalau orang tu mengucap, insya-Allah Nabi sebut
Atau kama qala man qala ilaha illallah dakhalal jannah illa man aba. Siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah dia masuk syurga, melainkan orang yang uh, uh, melainkan orang yang ingkar. Bermaksud sini kalau kita mengucap, kita masuk syurga insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu taala. Yang terakhir, jadi kita nak gabungkan, itulah Islam sebagai agama ad-din, iaitu agama yang rahmat. Sebab Islam inilah akan menjadi pegangan dan panduan. Kalau kita tak ikut Islam, kita ikut barat, kita ikut orientalis, tapi tak dipandukan Al-Quran dan Sunnah, kita akan dipecahkan. Kita takkan dapat membezakan mana yang benar. Sebab tu kita ambil jalan mudah. Kita akan tengok dalam bab ini ada dinamakan wasatiyah. Kita ambil jalan pertengahan dan kita menggabungkan. Para pelajar, sebab tu dalam ini juga Islam kita kena mempelajari dan menghayati dasar-dasar Islam. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu kena pastikan. Kalau barat kata bercanggah dengan Quran, kita mesti ikut Quran. Kalau barat mengatakan bercanggah dengan sunnah, kita mesti ikut sunnah. Jadi kita tengok mana ada yang keselarian yang lebih baik. Lepas tu para pelajar yang dirahmati Allah SWT, inilah makna Islam. Inilah pengertian Islam. Dan Islam perlu diterjemahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita sebaik-baik yang mungkin, kerana dia akan membawa rahmah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.